Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan mengenai program kami iaitu SciMed EasyMed yang menggunakan perisian aplikasi SciMed. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Farham, Muhammad At-Tarmizi, Muhammad Azmin, Lutfil Hadi dan juga Muhammad Arif. Tujuan laporan ini ditulis adalah melaporkan program yang telah dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengambil kursus SMP 3023 iaitu Teknologi dalam Pembelajaran dan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dalam program SciMed EasyMed yang dijalankan di laman media sosial Instagram dan juga Facebook. Seterusnya melaporkan pembelajaran kewangan yang telah dibelanjakan sepanjang program dijalankan dan melaporkan gerak kerja ahli jawatankuasa iaitu AJK yang terlibat sepanjang program ini berlangsung. Program SciMed ini merupakan satu program yang dijalankan di bawah Project Service Learning Malaysia University for Society iaitu SULAM. Program ini memerlukan mahasiswa-mahasiswi yang mengambil khusus SMP 3023 bagi memperkenalkan kepada komuniti berkaitan teknologi dan aplikasi yang dapat membantu komuniti untuk mengaplikasikannya dalam sesi pembelajaran. Melalui program ini, mahasiswa ataupun mahasiswi akan menerangkan secara ringkas dan padat tentang bagaimana perisian teknologi aplikasi yang kami gunakan iaitu aplikasi SciMed ini berfungsi. Program SciMed telah mencapai objektif yang seperti berikut iaitu memberi pendedahan kepada komuniti berkaitan aplikasi teknologi matematik iaitu SciMed, memberi tunjuk ajar tentang cara penggunaan teknologi matematik dalam pembelajaran khususnya melibatkan aplikasi SciMed, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan maklumat berkaitan teknologi kepada komuniti, memupuk minat, kemahiran dan inovasi dalam kalangan komuniti tentang pembelajaran matematik serta teknologi yang mampu membantu dalam penyelesaian masalah dan juga mengukuhkan nilai kerjasama, tanggungjawab dan juga sikap profesionalisme mahasiswa-mahasiswi dalam mengendalikan program. Program SciMed EasyMed ini telah mencapai matlamat kemahiran insaniah seperti yang berikut iaitu kemahiran kerja berpasukan, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran komunikasi, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat dan juga kemahiran kepimpinan. Bagi pensyarah penyelaras program iaitu Dr. Fo, pensyarah bagi kursus SMP 3023 iaitu Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Seterusnya untuk tarikh, hari dan tempat program dijalankan. Memandangkan program kami diadakan melalui platform media sosial di Instagram dan Facebook, kami telah memuat naik post yang berkaitan dengan perisian yang telah kami jalankan setiap hari bermula dari 6 Disember sehingga 19 Disember 2021. Untuk penyertaan peserta, jumlah peserta adalah seramai 45 orang, termasuklah pengikut menerusi laman media sosial Instagram milik SciMed EasyMed. Manakala di Facebook pula seramai 38 orang peserta yang menyertai bagi memeriahkan lagi program ini. Untuk tentatif program, bermula dari 1 Disember, kami telah mendaftar akaun sosial media iaitu Instagram dan Facebook di bawah milik SciMed EasyMed. Seterusnya pada 2 Disember sehingga 5 Disember, kami telah membuat pengumuman serta hebahan secara berterusan mengenai akaun Instagram dan laman Facebook milik SciMed EasyMed kepada orang ramai dan juga pengikut melalui akaun peribadi ahli kumpulan kami. Seterusnya pada 6 Disember sehingga 10 Disember, kami telah menganjurkan peraduan kepada pengikut di media sosial SciMed EasyMed iaitu peraduan menghitung bilangan biri-biri di dalam gambar. Seterusnya pada 11 Disember, kami telah mengumumkan pemenang yang bertuah
dalam kalangan pengikut yang memenangi peraduan. Kemudian 13 Disember sehingga 17 Disember kami telah memuat naik satu video demonstrasi berserta poster ilmiah penggunaan aplikasi SciMed di akaun Instagram dan laman Facebook milik SciMed EasyMed setiap hari pada jam 9 pagi dan 9 malam. Kemudian pada 18 Disember kami telah menyediakan pautan aplikasi Quizizz yang telah diletakkan pada bio akaun Instagram dan pada status laman Facebook. Kuis ini akan disertakan dengan refleksi dan soalan selidik berkaitan program. Kuis ini terbuka kepada semua pengikut kami. Akhir sekali pada 19 Disember kami telah mengumumkan pemenang kuis yang bertuah di laman sosial SciMed EasyMed. Okey, kita beralih pula kepada ahli jawatan kuasa pelaksana. Yang pertama kita ada pengarah Muhammad Azmin bin Azrul. Sebagai pengarah, Azmin telah memastikan gerak kerja aktiviti berjalan dengan baik, dan juga Muhammad Azmin Azrul juga telah menghasilkan video demonstrasi penggunaan SciMed berkaitan dengan pengamiran. Yang kedua kita ada Setiausaha Muhammad Atar Mirza bin Azmi. Sebagai setiausaha, dia telah mencatat minit mesyuarat dan laporan aktiviti. Muhammad Atar Mirza juga telah menghasilkan video demonstrasi penggunaan aplikasi SciMed berkaitan dengan graf. Yang ketiga kita ada educate activity. Muhammad Farham bin Yusof telah memastikan setiap aktiviti berjalan dengan lancar dan teratur. Muhammad Farham juga telah menghasilkan video demonstrasi penggunaan SciMed berkaitan dengan penyelesaian masalah. Yang keempat kita ada educate technical, iaitu Lutfi Hadi bin Ramzi. Beliau telah memastikan keraturan kandungan dalam akaun Instagram dan juga dalam Facebook. Lutfi Hadi juga telah menghasilkan video demonstrasi penggunaan SciMed berkaitan dengan persamaan linear. Yang terakhir sekali, educate publicity, dokumentari dan juga informasi. Muhammad Arif bin Azmi telah menyediakan poster berkaitan dengan peraduan dan juga kuis. Muhammad Arif juga telah menghasilkan video demonstrasi penggunaan SciMed berkaitan dengan pemeriksaan. Kita beralih pula kepada minit mesyuarat. Ini adalah sebelum program berlangsung. Pada 26 hari bulan 11 kami telah mengadakan satu perjumpaan untuk perbincangan untuk menyediakan kandungan program dan pelantikan AJK. Pada 27 hari bulan 11 pula kita mengadakan informasi tentang penggunaan aplikasi SciMed dan penganjuran peraduan dan kuis. Pada 27 hari bulan 11 pula kami telah membuat perbincangan tentang informasi tentang penggunaan aplikasi SciMed, penganjuran peraduan dan juga kuis. Pada 28 hari bulan 11 pula kami membuat perbincangan untuk membuat hebahan yang dijalankan supaya dapat mengumpul pengikut ataupun follower supaya dapat mencapai jumlah sasaran peserta program bagi kedua media sosial milik SciMed EasyMed. Pada 29 hari bulan 11 pula perbincangan dibuat untuk menetapkan ganjaran kepada pemenang peraduan dan juga kuis yang akan dijalankan dan mengumpul sumbangan peribadi yang diperlukan bagi menampung kos pemberian ganjaran kepada para pemenang. Pada 3 hari bulan 12 pula perbincangan membuat poster program SciMed EasyMed untuk tujuan hebahan peraduan kuis dan juga kandungan informatik bagi meramaikan lagi jumlah pengikut program SciMed EasyMed. Semasa program berlangsung kami juga ada membuat perjumpaan, iaitu pada 11 hingga 12 bulan perbincangan untuk membuat hebahan peraduan gas dan wing contest
Pada 14 hari bulan 12 hingga 17 hari bulan 12, perbincangan untuk memuat naik 5 video demokrasi berkaitan dengan penggunaan aplikasi Seismed di akaun Instagram dan laman Facebook milik Seismed Izmed. Pada 18 hari bulan 12 pula, perbincangan dibuat untuk membuat hebahan kuis di aplikasi Quizzes. Selepas program tamat, kami juga telah membuat perjumpaan untuk pengumuman pemenang peraduan Guess and Win, kontes dan juga kuis. Pada 21 hari bulan 12, kami mengemas kini bio di akaun Instagram dan laman Facebook milik Seismed Izmed untuk meletakkan pautan maklum balas menerusi Google Form. Pada 1 hari bulan 1 2022, perbincangan mengenai program Seismed Izmed menerusi maklum balas yang diterima, dan juga akhir sekali perbincangan pada 2 hari bulan 1 mengenai report program. Untuk laporan perjalanan program pula, sebelum program langsung, kami mengadakan perjumpaan atas talian untuk merancang perjalanan program. Kami juga merangka pelaksanaan aktiviti sepanjang program seperti peraduan dan juga kuis. Semasa program berjalan, setiap ahli memuat naik video demokrasi masing-masing di laman Instagram dan Facebook. Kami juga mengadakan peraduan Guess and Win Contest dan juga mengadakan kuis melalui aplikasi Quizzes. Selepas program pula, kami mengumumkan pemenang kuis dan peraduan di laman sosial Seismed Izmed. Kami juga mengedarkan link maklum balas dalam bentuk Google Form dan juga penyampaian hadiah berupa kad tambah nilai kepada pemenang peraduan dan juga wang tunai kepada pemenang kuis. Kita beralih kepada laporan kewangan. Pendapatan yang kami kumpul adalah sebanyak RM65, merupakan sumbangan daripada AJK Seismed Izmed. Sekarang kita teruskan dengan hubung kait antara kursus SMP 3023 dan program Seismed Izmed. Jadi hubung kait yang pertama adalah mendedahkan teknologi dalam matematik kepada komuniti. Seterusnya, membudayakan sikap kerjasama, beretika dan profesionalisme sepanjang pelaksanaan program. Dan hubung kait yang terakhir adalah memupuk minat dan mengubah persepsi masyarakat terhadap subjek matematik. Seterusnya, kita lihat analisis maklum balas terhadap aplikasi Seismed. Jadi, data ini diperoleh daripada responden yang mengisi borang soal selidik yang diberikan dalam bentuk Google Form. Kami telah mengajukan beberapa soalan dalam borang soal selidik tersebut. Jadi, secara ringkasnya, majoriti responden amat berpuas hati dengan aplikasi Seismed sebagai alternatif untuk penyelesaian soalan matematik. Kemudian kita pergi kepada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis yang membincangkan tentang 4 komponen yang terdiri daripada strength, iaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang dan threat, ancaman. Untuk kekuatan ialah sokongan yang padu daripada pengikut di laman media sosial. Seterusnya, semangat kerjasama antara ahli jawatan kuasa, dan yang terakhir, platform media sosial yang mudah diakses. Seterusnya ialah weakness atau kelemahan. Jadi yang pertama ialah sarikata tidak tersedia dalam video demonstrasi. Yang kedua, teknik penyampaian dalam video demonstrasi kurang menarik perhatian. Untuk opportunities atau peluang, yang pertama ialah komunikasi dan interaksi bersama pengikut di laman media sosial. Yang kedua ialah mendedahkan kepentingan teknologi terkini kepada masyarakat. Dan yang terakhir ialah threats atau ancaman. Yang pertama ialah bilangan pengikut di laman media sosial yang kurang memuaskan. Yang kedua ialah capaian internet yang lemah dan tidak stabil semasa pelaksanaan program. Cadangan penambahbaikan program, kami dapat beberapa cadangan, iaitu durasi video demonstrasi perlu ditambah.
Jadi durasi video demonstrasi kami hanyalah sekitar 1 ke 2 minit. Jadi ramai person yang meminta kami untuk menambahkan lagi video durasi tersebut. Seterusnya kami perlu menyediakan sari kata bagi setiap video demonstrasi. Jadi video kami kebanyakannya adalah dalam bahasa Melayu. Jadi kami dicadangkan untuk menyediakan sekali sari kata dalam bahasa Inggeris untuk menjadikan video tersebut lebih mesra kepada peserta-peserta yang kurang berbahasa Melayu. Seterusnya kami dicadangkan untuk menambah baikkan lagi kualiti video dan audio. Jadi seterusnya kita beralih kepada refleksi. Program SciMath EasyMath ini banyak memberi manfaat kepada peserta dan juga penganjur. Para peserta dapat mengetahui variasi pembelajaran baru mengenai subjek matematik. Sejajar dengan perkembangan dunia masa kini, kita sangat digalakkan untuk sama-sama menggunakan kemudahan teknologi dan perisian yang ada untuk memudahkan lagi proses pembelajaran. Jadi berdasarkan hasil maklum balas yang telah dijalankan oleh pihak kami, ramai peserta, rata-rata peserta bersetuju bahawa program seperti ini sangat membantu mereka, yang mana mereka dapat meneroka lagi perisian berkenaan matematik dengan lebih luas. Mereka juga dapat menyelesaikan pelbagai masalah dengan lebih mudah. Jadi mereka dapat tahu ada lagi cara yang lagi mudah memvariasikan lagi proses pembelajaran untuk mereka menerima ilmu. Jadi untuk para penganjur pula, kami didedahkan dengan suasana pengajaran yang baru. Kami dapat meningkatkan cara komunikasi, cara bergaul dan cara mendekatkan lagi diri dengan peserta maupun pelajar ini. Kami juga berpeluang untuk lebih mempelajari cara-cara menggunakan kemudahan yang ada dengan lebih berkesan seperti pengeditan video, pengurusan akaun media sosial, mereka poster dan banyak lagi. Seterusnya untuk masalah yang dihadapi dan penambahbaikannya pada masa hadapan. Jadi antara masalah yang dihadapi adalah bilangan peserta yang menyertai selepas hebahan agak sedikit. Walaupun telah diwar-warkan dihebahkan melalui aplikasi grup WhatsApp dan juga platform-platform media sosial lainnya, penyertaan peserta masih lagi agak sedikit. Jadi seterusnya adalah pengurusan akaun yang melibatkan semua ahli. Hal ini adalah kerana kami punya 5 orang AJK. Jadi kelima-lima mempunyai akses terhadap akaun media sosial program. Jadi keadaan tersebut sedikit kelam kabut apabila semua orang tak memaknai, semua orang tak memasukkan poster apa semua benda itu kadang-kadang tidak terurus dan agak kelam kabut. Jadi untuk penambahbaikan pada masa hadapan, kami kalau diberi pilihan dan diberi kesempatan, kami akan memantapkan lagi hebahan dan promosi. Yang mana mungkin kami akan menggunakan ayat yang lebih atraktif, akan menggunakan post lagi menarik minat. Kami akan menetapkan pengurusan akaun hanya pada AJK tertentu. Misalnya untuk aplikasi Instagram, hanya seorang AJK yang bertanggungjawab untuk menguruskan, untuk memaknai, untuk memantau flow atau pergerakan tersebut untuk mengelakkan benda tersebut menjadi kelam kabut. Seterusnya penghasilan video yang lebih mesra peserta seperti penggunaan sari kata, penggunaan video yang lebih baik, penggunaan audio yang lebih mantap, dan juga akhir sekali adalah meliputi lebih banyak subtopik. Kerana dalam penggunaan aplikasi SciMath ini dia mempunyai banyak subtopik. Jadi kami hanya berpeluang untuk melakukan sebanyak 4 ke 5 subtopik sahaja. Jadi untuk masa hadapan kami berharap kami dapat memasukkan lebih banyak video untuk mengajarkan penggunaan SciMath ini meliputi subtopik-subtopik yang lebih banyak. Jadi untuk penutup, secara keseluruhannya program SciMath EasyMath ini telah berjaya dilaksanakan dengan cemerlang dan merangsangkan hasil daripada kerjasama pihak penganjur dan peserta yang turut sama memeriahkan program ilmiah ini. Walaupun dilaksanakan secara bersederhana, tetapi inisiatif ini memberi impak yang sangat mendalam dalam diri setiap ahli jawatan kuasa dan peserta berdasarkan maklum balas yang diterima. Hal ini berikutan penganjuran program ini merupakan satu pengalaman berharga dan kemahiran baru kepada setiap AJK dan menguruskan setiap program sebagai nilai tambah dalam diri masing-masing. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Diharap program ini membantu banyak pihak, iaitu khususnya kepada peserta dan juga pihak penganjur iaitu kami sendiri. Terima kasih diucapkan.